mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis hari terbuka Aidilfitri yang dianjurkan oleh PAS kawasan Beras, juga dengan kehadiran rakan-rakan pimpinan PAS di Pahang, dan sekejap lagi insya-Allah peguam muda kita Saudara Hanifah Maidin akan sampai bagi mewakili Naib Presiden Yang Berhormat Salahuddin Ayub yang tidak dapat bersama pada pagi ini, kerana mewakili Datuk Seri Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Miri, Sarawak bagi menghadapi pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak yang diramalkan akan dibubarkan dulu dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi. Namanya saya dan keluarga saya, isteri saya dan anak-anak saya yang turut hadir pada pagi ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Aidilfitri yang kita sambut pada tahun ini memberi makna yang besar kepada kita untuk mendapat makam takwa sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Saya ingin mengambil kesempatan pada tengah hari ini. Ada banyak isu sebenarnya yang sedang berlaku dalam negara kita, yang mungkin isu-isu yang besar ini diredakan, dialihkan perhatian, mungkin kerana sebab kematian yang tragis yang berlaku kepada Datuk Susilawati Lawiyah yang berasal daripada Seri Medan, Batu Pahat Johor, yang menyebabkan beberapa isu yang besar menjadi tenggelam dengan pembunuhan dan corak pemberitaan yang dibuat oleh media dalam negara kita. Dan dalam masa yang sama, bukan sahaja kita kehilangan Datuk Susilawati dan 3 lagi yang lain, tetapi baru-baru ini juga seorang jurulatih ataupun pilot, Kapten Zaini, yang baru-baru ini cedera parah dalam satu tragedi pesawat yang beliau bersama-sama dengan pelatih beliau terhempas di Kulai Johor, yang pelatih itu telah mati lebih awal. Baru-baru ini beliau telah meninggal dunia kerana kecederaannya yang begitu serius. Dan saya sempat sebelum beliau meninggal dunia, saya sempat menziarahi beliau di hospital besar Pandan Johor Bahru. Dan memang bila saya datang, keadaan beliau sangat kritikal. Ketika itu sedang bertarung dengan maut, kerana hampir 97% tubuh badan beliau telah pun hangus terbakar. Hanya belakang tu yang sikit saja yang tak kena. Dan bila saya tengok, hati saya berkata, secara kebiasaannya kalau begini keadaannya, harapan untuk hidup itu sangat tipis. Dan baru-baru ini beliau telah pulang ke rahmatullah. Jadi saya nak minta yang Muslim membacakan Fatihah kepada yang telah escort tadi, yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan doanya diterima oleh Allah dan dimasukkan dalam orang-orang golongan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.
beberapa minit ini kita akan dengar ucapan daripada YB Yong, daripada saudara Rahman, wakil daripada Felda Setik, dan Saman Felda Gorini, dan juga ucapan pengucap daripada saudara Hanifah Maidin. Saya nak sebut bahawa dalam konteks isu Felda, memang ketika ini sangat panas, khususnya apabila timbul isu Felda Bankrupt yang Felda telah mengkaitkan saman kepada akhbar suara keadilan sebanyak 200 juta ringgit. Dan ekoran daripada itu berlaku pertemuan antara Kerajaan Barisan Nasional dan kita Pakatan Rakyat soal kemelut yang berlaku dalam Felda. Dan alhamdulillah pada musim hari raya ini warga kota yang balik, perantau yang balik ke kampung halaman masing-masing, memang isu inilah menjadi isu yang menjadi pokok utama perbincangan di kalangan anak-anak pemuda. Dan saya rasa raya kali ini, saya ingat antara masa-masa yang paling sibuk bagi saya melayan tetamu-tetamu yang datang, yang bertanya, yang mereka nak dengar tentang apa sebenarnya yang telah berlaku kepada Felda ini, kan? Yang dikatakan Felda bankrupt dan sebagainya. Dan saya nak bagi tahu bahawa insyaAllah kita bukan sahaja menubuhkan anak di kawasan-kawasan penempatan Felda. Pada 10 hari bulan ini kita akan mula meneroka penubuhan cawangan-cawangan anak di kawasan-kawasan bandar-bandar utama dalam negara kita, di luar daripada tangan rancangan Felda. 10 hari bulan ini kita akan melancarkan penubuhan cawangan anak di Lembah Kelang, iaitu di Shah Alam, di Majlis, di Dewan Majlis Bandaraya Shah Alam pada 10 hari bulan, supaya anak-anak kita yang berada di perantauan mereka boleh menyumbang untuk turut sama mengambil bahagian menangani isu-isu Felda dan memberikan pandangan-pandangan kepada kita. Dan saya telah dapat bertemu dengan beberapa di kalangan mereka, terutamanya golongan-golongan terpelajar dan juga profesional mereka. Apa yang mereka boleh salurkan mengenai Felda, kerana mereka terpanggil dengan suasana-suasana yang semakin tidak sehat, khususnya membabitkan reputasi Felda sebagai badan kerajaan yang sepatutnya menolong masyarakat luar bandar seperti masyarakat Felda. Dan bukan sekadar itu, pada 10 hari bulan juga di sebelah pagi, buat pertama kali dalam sejarah, kita akan mengumpulkan bekas-bekas kaki tangan Felda. Maknanya bekas-bekas kaki tangan Felda yang telah berkhidmat dengan Felda, mencurahkan bakti mereka selama ini, akan kita himpunkan di Pejabat Agung PAS pada 10 hari bulan yang sama di sebelah pagi. Dan kita akan entertain mereka dengan jamuan, dan kita mahu bekas-bekas kaki tangan Felda ini menyumbang untuk kepentingan perjuangan bagi menuntut hak yang kita yakin mereka lebih tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam Felda. Dan untuk makluman tuan-tuan, salah seorang di kalangan mereka yang pernah berkhidmat hampir 30 tahun bersama Felda, termasuk yang menghasaskan gugusan sahabat Felda Plantation, akan menjadi pengurusi penaja kepada penubuhan ataupun alumni kaki tangan Felda, iaitu Ustaz Khamis Muhammad Saad daripada Melaka, yang sekarang duduk di Melaka. Dia telah berkhidmat hampir 30 tahun bersama dengan Felda, akan menjadi pengurusi alumni kaki tangan Felda. Dan bukan itu saja tuan-tuan, untuk saya maklumkan bahawa kita telah pun menubuhkan satu lagi badan NGO yang dipanggil Sepakat.